Okey, berikut merupakan jawapan kepada soalan-soalan dalam latihan intensif 1.1. Okey, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah adalah fungsi? Jadi kamu kena lihat apa takrifan bagi fungsi sebenarnya. Okey, so apa takrifan bagi fungsi? So kalau dilihat fungsi ni sebenarnya kita akan rujuk kepada gambar rajah anak panah di mana apabila terdapat objek yang mempunyai satu imej sahaja, maka ianya adalah fungsi. So dalam contoh 1A, ini semua adalah objek. Dan di sini semua adalah imej. Jadi kalau kamu lihat takrifan dia, setiap objek atau semua objek mestilah mempunyai satu sahaja imej. Okay, so objek ini mempunyai satu imej dan objek ini mempunyai satu imej. Maka jawapan yang pertama adalah fungsi. Okay. Okay, bagi soalan B, jika dilihat ini adalah objek dan ini adalah imej. So kalau kamu tengok objek negatif 4, tetapi dia mempunyai dua imej. Boleh tak? Okey, tak boleh Mesti mempunyai satu sahaja imej. Jadi ini adalah bukan fungsi. Okey, yang ketiga. Kita ada objek dan kita ada imej. Jadi setiap objek imejnya, setiap objek imejnya dan setiap objek imejnya. Dan imej semuanya adalah satu. Jadi keadaan ini adalah fungsi. Okay, so terusnya kita pergi kepada soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan imej bagi unsur-unsur tertentu set A. So kita ada set A dan set B. Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Okay, sekali lagi berdasarkan takrifan fungsi. Okay, fungsi mestilah mempunyai hanya satu imej sahaja. Okay, objek tak kisah, tapi imejnya mesti satu. Jadi kalau kamu lihat contoh 7 ada imej iaitu 49. 6 dan juga negatif 6. Imej mereka 36. Satu je. Okay, manakala negatif 7, imej negatif 7 imejnya adalah 49. Jadi masih mempunyai satu imej sahaja. Jadi jawapannya adalah fungsi. Okay, senang je nak tengok. Okay, nyatakan domain dan julat hubungan itu. So kamu ada dua soalan di sini Yang pertama, bertanyakan tentang domain. Mana domain? Okay. Yang kedua tentang julat. Okay, so kita ada domain, kita ada julat. Okay, kita lihat domain dahulu. Apa maksud domain? Okay, domain ialah semua di bahagian objek. Okay, ini objek. Ini objek. Okay, kalau domain bermaksud bagaimana nak tulis? Kamu akan tulis dalam tata tanda set. So, kita menggunakan curly bracket dan semua objek merupakan domain. Tapi objeknya ialah apa? So, boleh ditulis dalam susunan tertib. Menaik ke menurun. Okay. So, tutup kurungan. So, ini jawapan dia lah, domain. Okay, manakala yang kedua, julat. Okay, apa pula julat? Okay, julat merupakan imej. Okay, julat itu merupakan imej, tetapi imej yang mempunyai objek. So, imej ni ada tak objek? Ada. Imej ni ada tak objek? Ada. Jadi, dapat disimpulkan di sini, julatnya adalah 36 dan 4.
49. Perlu juga ditulis dalam curly bracket menggunakan kurungan yang special. So, soalan B selesai. Okay, soalan A pun selesai. Kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C. Dengan menggunakan tanda-tanda fungsi, tulis satu hubungan. Okay, soalan meminta satu hubungan. So, satu hubungan ni maksudnya apakah fungsi yang terlibat, okay, di antara domain dengan kodomain, di antara objek dengan image. Jadi, kamu kena tengok dia punya pola nombor yang terlibat. Okay, contoh contoh. Bagaimana kita nak tengok? Kalau kita lihat 7 bersama dengan negatif 7, kedua-dua jawapan image-nya adalah 49. Okay, dan satu lagi kalau kamu perasan, kita ada di sini 6 dan negatif 6. Kedua-duanya objek itu memberikan image 36. So, kalau kamu boleh nampak pola kaitan di antara objek dengan image, okay, sebenarnya di peringkat ini kamu membuat sedikit analisis. Jadi, kamu dah boleh dapatkan satu hubungan. Di mana kalau dalam set A, set B, kita nak menulis satu hubungan ataupun satu fungsi yang lengkap, kita menggunakan fx. Okay, so fx bersamaan dengan, kalau kamu cuba teka-teka lah, okay, cuba jaya. Kalau biasa, lihat nombor 7, 49, lihat nombor negatif 7, 49, murid akan dapat meneka, di mana kita menggunakan kuasa 2. So, kena tulis dalam tata tanda set. Okay, kita akan tuliskan sebagai fx sama dengan x kuasa 2. So, boleh semak murid juga boleh semak. Di mana contoh, macam mana nak buat semakan? Ini adalah nilai x, ini adalah nilai fx. So, apabila x adalah 7, so x adalah 7, apa yang cikgu akan buat? F7. So, x kuasa 2 adalah 7. So, 7 kuasa 2. Jawapan 49. Okay, satu lagi. Sekiranya F negatif 7. Apa yang berlaku? Negatif 7 kuasa 2. Jawapan juga 49. Maka, dapatlah disimpulkan di sini bahawa hubungan yang wujud di antara set A dan set B adalah fx sama dengan x kuasa 2. Okey, harapnya jelaslah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan yang terakhir. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi. Okey, kita ada graf fungsi di mana dia berikan graf fungsi yang ada fx bersamaan dengan modulus. Okey, lihat tanda modulus. Ingat apa itu modulus? 2x tolak 4. Okey, dan untuk domain. Okey, domain sekali lagi nilai x So, domain adalah sentiasa nilai x. So, domain yang diberi daripada 0 sehingga 5. Rujuk nilai x. Okey, so ini domain dia di antara. Dan dia suruh kita cari nilai t. Okey, kelas. Kalau kamu lihat graf, berpandukan graf. So, nilai yang kamu ada, t merupakan nilai fx ataupun nilai y. Okey. Dan apabila fx adalah t, x adalah 5. So, tengok. Okey, graf. So, kamu nampak fx tu adalah 5 sama dengan t. Ini kena fahamlah macam mana cara nak tulis. Jadi, kalau kita lihat soalan A ini, fx, fungsi yang dia bagi, okay, modulus 2x tolak 4. Jadi, fx, x adalah 5.
Okay, cikgu tulis 5. Okay, dan 2x adalah 5 tolak 4. Ikut je kaedah gantian. Okay, yang kamu dah biasa guna. Okay, seterusnya kamu ada 10 tolak 4. Betul? Dan F5 sama dengan berapa ni? T. Jadi T bersamaan dengan modulus 6. Akhirnya T adalah 6. Okay. So, itulah jawapan akhir anda. Okay, kita just menggunakan kaedah gantian untuk mendapatkan nilai T berpandukan graf fungsi yang diberi. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Okey, lihat soalan B. Soalan B, julat F berdasarkan domain yang diberi. Okey, sekarang kita perlu menentukan julat F. Okey, julat F bermaksud lihat kepada F. Okey, lihat kepada F. Bagaimana cara ingin melihat F? Kalau tadi X, julatnya 0 sehingga 5. Okey. Manakala kalaulah kamu ada F, maksudnya julat F. So, tengok pada paksi Y lah, iaitu Fx kita. F So, yang paling rendah 0. Yang paling tinggi adalah T. Dan T tadi kamu dah dapat bersamaan dengan 6. Maka, kamu akan tulis julat Fx kecil, besar. Okay, so di antara 0 dan 6. So, boleh tulis terus jawapan dengan melihat graf fungsi yang diberi. Okay, terus dapat jawapan. Okay, seterusnya soalan C. Okay, soalan yang terakhir. Kita lihat apakah yang perlu kita cari. Julat nilai X dengan keadaan K dibagi Fx mesti kecil atau sama dengan 4. Okay, so kecil atau sama dengan 4, kita perlu mendapatkan X pula. So, kalau kamu lihat di sini, okay, kamu punya Fx. Kita perlu gantikan. Cuba kita lakukan sesuatu daripada fungsi yang kita ada. Okay, mengikut soalan. So, Fx ini adalah kecil. Okay, atau sama dengan 4. Jadi, apa yang cikgu buat, kita gantikan. Okay, kita tulis di bahagian belakang lah. Senang kita nak lihat. Sama saja, tukar tempat. Dan kita cuba moduluskan. Okay, apakah maksud modulus ini? Modulus, okay, mungkin saya padam sikit lah dekat tepi ni. Untuk ruangan kita menulis jawapan. Okey, apa maksud modulus? Modulus, nilai yang berada di dalam ini adalah dua nilai. Ia mempunyai nilai yang positif juga negatif. Jadi, kalaulah kita gantikan positif dahulu, kecil sama dengan 4. Okay, then kita selesaikan. 2x 4 bawa ke sini. Jadi, negatif 4, negatif 4 sama dengan 0. So, 2x tolak 8 kecil 0. So, 2x 8x kecil sama dengan 4. Itu adalah x yang pertama. Okey. Bagaimana pula kalau kita ada yang negatif? Okey, yang negatif lihat apa yang berlaku. Negatif, kita ambil contohnya kita ada 2x tolak 4. Negatif so, ini negatif. Kecil sama dengan 4. So, cikgu pindahkan negatif ini. Kamu dah belajar. Boleh pindah ke seberang So, bila pindah, kamu akan dapat 2x tolak 4. Tanda akan ditukar menjadi besar atau sama dengan negatif 4.
Okey, kita dapatkan X. Mungkin ini kita pindah yang ni lah. Terus senang sikit. So, negatif 4. Negatif 4 tambah 4. Jadi 2X besar sama dengan 0. X kamu akan dapat besar sama dengan 0. Okey, jadi di sini kamu dah lihat kamu dah nampak di mana ada 2 jawapan bagi julat X tersebut. Jadi kita gabungkan. Okey, 1 X mesti besar daripada 0. Satu lagi X mesti kecil daripada 4. Jadi gabungan cikgu boleh tulis sebagai kecil daripada 4, besar daripada 0. So, inilah jawapan akhir anda. Okey. So, harap jelas. Jadi, 3 jawapan kita dah bincang, 3 soalan yang ada. Jadi, kamu kena pastikan jawapan kamu lengkap dan tulis di dalam buku latihan atau kalau yang dah siap dia boleh print dan tampal, dan sekiranya ada soalan yang salah sila buat pembetulan. Okey, sekian sahaja untuk sesi perbincangan latihan yang pertama. Kita jumpa di kelas yang seterusnya.